Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke sesi kita pada kali ini, iaitu kita akan insya-Allah melihat sinopsis kepada juzuk yang ke-6 pada malam ini. Pada malam ini insya-Allah saya ucapkan selamat telah menunaikan puasa selama 5 ataupun 6 hari kita, dan kita sekarang memasuk kepada juzuk yang ke-6 yang akan kita baca, yang telah kita baca ataupun yang sedang kita baca, dan kita akan cuba lihat insya-Allah apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam juzuk yang ke-6 ini. Juzuk yang ke-6 ini terdiri daripada dua surah, iaitu surah yang pertama kita akan dapat melihat dalam juzuk ini, iaitu akhir surah surah An-Nisa. Dan yang keduanya kita akan melihat selepas daripada itu surah Al-Ma'idah, daripada awal sebahagian daripada surah Al-Ma'idah. InsyaAllah kita akan cuba lihat beberapa perkara penting yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk ini. Perkara pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah ahli kitab, iaitu beberapa perkara mengenai ahli kitab, dan beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kata-kata mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ada yang benar, ada yang tak benar dan sebagainya kan. Jadi dan begitu juga selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah An-Nisa ini, di penghujung surah An-Nisa ini, tentang sikap-sikap mereka terhadap Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan juga Maryam, Siti Maryam. Jadi daripada sini kita lihatlah beberapa kejahatan ataupun perkara-perkara yang tidak betul yang dikatakan oleh golongan-golongan ahli kitab ni, sama ada Kristian ataupun Yahudi. Seterusnya, perkara kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ni, iaitu tentang bahayanya kita ini ghulu, nama dia. Ghulu ni maknanya kita ni melampau, kita melampau, sikap yang melampau dalam agama. Dua perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa, penghujung surah An-Nisa, dalam juzuk yang ke-6. Sekarang insya-Allah selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala membawa kita ke surah yang lain, iaitu surah Al-Ma'idah dalam juzuk ini. Jadi dalam surah Al-Ma'idah ini, kalau dikirakanlah surah Ma'idah ini adalah merupakan surah yang terakhir dari sudut penurunannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita lihat surah Al-Baqarah ini dia adalah panjang, dia adalah turun daripada awal Madinah Al-Munawwarah, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dan kemudian selepas daripada itu dia berpanjangan sehingga sampai kepada penghujung ataupun akhir-akhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Tetapi dari sudut surahnya, surah Al-Ma'idah ini adalah di antara surah yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkara pertama. Dan perkara yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala sentuh dalam surah Al-Ma'idah ini, iaitu tentang pentingnya kita melaksanakan al-uqud. Al-uqud ni maknanya ialah perjanjian ataupun kontrak, ataupun apa-apalah yang dibuat di antara kita, perjanjian di antara kita dan juga orang lain. Sama ada orang lain itu adalah orang-orang yang saudara mara kita, saudara terdekat kita, ataupun saudara jauh kita, ataupun bahkan jika sekiranya kita melakukan perjanjian tersebut ataupun uqud tersebut dengan orang-orang yang tidak Islam, maka kita perlu menjaga uqud-uqud dan juga perjanjian itu. Uqud ni maknanya ialah uqud, akad dalam bahasa Melayunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menganggap itu ada satu perkara yang besar dalam Islam yang perlu dijaga. Sebab itulah yang pertama sekali, dalam ayat-ayat yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ma'idah ni, iaitu aufu bil uqud. Hendaklah kamu semua melaksanakan, menunaikan akad-akad ataupun janji-janji. Kemudian selepas daripada itu, kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan ada 18 hukum, 18 hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah ini,
yang mana apabila dilihat bahawa semua hukum-hukum yang disebutkan sini adalah hukum-hukum yang tidak dimansuhkan. Maknanya mungkin setengah-setengah dalam surah-surah yang lain kita tengok ada hukum-hukumnya, tetapi setengah daripada hukum itu telah dimansuhkan. Tapi dalam surah Al-Ma'idah ini, hukum-hukum yang dijelaskan sebanyak 18 hukum disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya adalah hukum-hukum yang tidak dimansuhkan. Jadi kita tak sempatlah insya-Allah untuk menceritakan segala hukum-hukum tersebut kan. Apakah dia 18 perkara itu. Jadi harapnya insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang membaca surah ini akan dapat mengikuti, dapat menyenaraikan mungkinnya, bukan sebagai satu perkara yang ilmiah, tapi maknanya kita melihatnya bahawa banyak hukum-hukum tersebut adalah hukum-hukum yang tidak dimansuhkan. Seterusnya ialah perkara seterusnya ialah apa ni, Allah Subhanahu Wa Taala banyak di dalam surah Al-Ma'idah ini menceritakan tentang makanan. Makanan apa yang boleh dimakan, apa yang tak boleh dimakan, bagaimana seharusnya seorang Muslim itu memilih makanannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam surah ini, dalam surah Al-Ma'idah ini, dalam juzuk ini tentang perkara-perkara tersebut. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan wuduk contohnya, iaitu bagaimana melaksanakan wuduk, perkara-perkara yang perlu dalam wuduk, dan kemudian Allah Taala sebutkan tentang perkara-perkara juga yang berkaitan dengan tayamum, bagaimana nak melaksanakan tayamum dan sebagainya, dan perkara-perkara yang mewajibkan kita ini berwuduk ataupun bertayamum ataupun mandi. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kewajipan untuk asy-syahadah lillah, iaitu menunaikan saksi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memberi penyaksian. Maknanya tidak boleh diam, artinya maknanya kita ni kalau kita tahu satu benda yang betul, maka kita sepatutnya kena menjadi saksi untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian tu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni supaya berlaku adil, sehingga walaupun terhadap orang-orang yang kita tak sukai, iaitu musuh-musuh kita dan sebagainya. Kerana apa? Kerana keadilan ini adalah merupakan satu perkara yang wajib dilakukan, yang wajib kita semua lakukan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam juzuk ini, walaupun terhadap musuh kita, walaupun terhadap siapa saja, selagi mana ianya adalah dia adalah manusia. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga ialah menyebutkan tentang bagaimana bentuk-bentuk orang-orang ahli kitab ni. Orang ahli kitab ni maknanya orang Yahudi dan juga Kristian. Macam mana mereka ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana sikap-sikap mereka, stand-stand mereka, perangai mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan macam mana cara mereka ni, ada yang mereka bunuh dan sebagainya kan. Itu adalah merupakan satu perkara yang tidak patutlah yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ataupun orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga di dalam juzuk ini perkara yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam telah mengajak Bani Israel ini untuk masuk ke Baitul Maqdis, iaitu untuk pergi membawa Islam ke Baitul Maqdis, tapi mereka ini takut. Jadi Allah SWT sebutkan perkara ini dalam juzuk ini, dan kemudian seterusnya Allah SWT menceritakan tentang keistimewaan ataupun kemuliaan orang-orang yang berdakwah ataupun orang yang mempertahankan kebenaran. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kepentingan untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga selepas daripada itu ialah perkara yang lain, iaitu bahayanya ataupun teruknya, dahsyatnya kalau sekiranya kita ni membunuh orang lain tanpa jalan yang sebenar, dan kemudian tidak boleh melakukan kejahatan, kerosakan di atas muka bumi ini, dan bagaimana pentingnya kita ni menghidupkan, iaitu maknanya jangan merosakkan nyawa orang lain dan sebagainya. Dan kemudian Allah SWT sebutkan beberapa perkara lagi, iaitu yang terakhir dia dalam juzuk ini, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan tentang tidak bolehnya kita ni sebagai orang Islam untuk memberi walak, memberi itu melantik pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Dan bahayanya
apa ni disebutkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahayanya jika sekiranya ada di kalangan ulama-ulama ni Islam yang diam terhadap perkara-perkara yang benar yang menyalahi syariat yang berlaku di dalam masyarakat ataupun di kalangan sesiapa saja. Dalam surah ini, dalam juzuk ini juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan perkara-perkara lain juga yang kita boleh lihat, iaitu antaranya ialah kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil, iaitu anak-anak Adam, walaupun tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran ini, tetapi diceritakan di dalam hadis-hadisnya, iaitu pembunuhan ini dan bagaimana peristiwa pembunuhan ini, bagaimana tergamak membunuh adiknya dan sebagainya. Maka Allah SWT ceritakan kepada kita perkara-perkara tersebut di sini kan. InsyaAllah, jadi itulah lebih kurangnya kandungan ataupun isi kepada juzuk yang ke-6 ini yang sedang kita baca, yang telah kita baca ataupun yang akan kita baca insya-Allah pada malam ni ataupun esok hari insya-Allah. Jadi moga-moga dia akan menjadi panduan kepada kita, garis dasar, garis kasar kita kan, untuk kita nampak apakah yang Allah Taala ceritakan kepada kita di dalam juzuk yang ke-6 ini. InsyaAllah berjumpa lagi insyaAllah dalam sesi yang akan datang, juzuk yang ke-7 insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.